Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Andi dalam siri kelima kupasan nasihat-nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk mengecapi antara nikmat yang terhebat daripada dalam hidup kita, iaitu nikmat untuk kita kembali bernafas di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama berkongsi berkaitan dengan nasihat imam yang kelima daripada buku Sahaja Aku Menjadi Imam ini. Dan kepada tuan-tuan puan-puan yang ada buku, boleh buka muka surat 52 untuk kita sama-sama ambil manfaat daripada nasihat imam yang kelima ini, insya-Allah. Nasihat imam yang kelima ini ia khusus berkaitan dengan juga berkaitan dengan anak muda, tetapi berkaitan dengan bagaimana anak muda ingin meyakinkan ibu ayah supaya mereka membenarkan kita untuk berkahwin. Saya kira ramai daripada anak-anak muda, adik-adik yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk minta izin pada ibu dan ayah untuk kita berkahwin. Mungkin boleh jadi kita tak pernah cerita berkaitan perkara ni depan ibu ayah kita kan. Ada antara kawan-kawan saya pun berkapal, keluarga tak tahu pun, berkapal bertahun-tahun tapi keluarga tak pernah kenal. Kerana apa? Kerana kita tidak ada fikir untuk berasa bertanggungjawab kepada diri masing-masing. Tapi perlunya saya perlu tekankan, walau apa sahaja hubungan untuk mencapai perkahwinan, perlulah didasari dengan keredaan daripada kedua ibu bapa kita dan ibu bapa pasangan tersebut. Saya masih ingat di masjid ini saya didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut datang kepada saya, dia kata bahawa dia nak berkahwin dengan seorang perempuan. Dia nak berkahwin dengan seorang perempuan, tetapi si ibu tersebut tidak suka kepada si lelaki, yang menyebabkan ibu tidak membenarkan anaknya, perempuan tersebut, anak perempuannya tersebut berkahwin dengan lelaki tadi. Lalu lelaki tersebut pun tak beritahu pada saya, ini benda yang haram, kalau berlaku, kalau ada orang yang datang jangan tolak apa semua. Adalah beberapa hujah yang beliau sampaikan. Saya pun kata banyakkan sabar, doa banyak-banyak, insya-Allah ada masa nanti mungkin Allah akan buka hati. Kemudian saya tanya persoalan ini berkaitan dengan sebab apa, sebab lelaki tu kata kat saya, "Ustaz, ini kan benda ni tak bagus apa semua ni, boleh tak saya kahwin tanpa redha ibunya?" Sebab ayahnya dah meninggal dunia, jadi kata lelaki tu, "Boleh tak kami kahwin juga tanpa redha ibunya?" Lalu saya kata seelok-eloknya perlulah minta redha ibu terlebih dahulu, tetapi selepas itu ada beberapa perbincangan lain dan menyebabkan kami berpisah. Dan akhirnya saya bertanyakan kepada seorang ustaz saya, seorang guru saya, Ustaz Najib Taha, berkaitan dengan perkara ini. Apakah keadaan, bolehkah kita berkahwin tanpa keredaan ibu bapa kita? Saya masih ingat jawapan Ustaz Najib Taha ni, saya menarik jawapan dia, bahawa dia kata bahawa kita kalau jumpa dengan kes-kes macam ni, kita kena cakap dengan mereka ni, pilihlah sama ada kita nak taat atau kita nak bahagia di dunia. Sekiranya kita pilih bahagia di dunia, ya, mungkin kita kahwin dengan orang yang kita sayang, yang kita suka, tapi bahagia di akhirat itu belum tentu. Tetapi sekiranya kita kahwin dengan sebab taat kepada kedua ibu bapa kita, mungkin boleh jadi ibu bapa kita tidak suka dengan pasangan yang kita nak pilih tersebut, jadi kita taat kepada kedua ibu bapa kita dan kahwin dengan orang yang kita datangkan, orang yang disukai oleh ibu bapa kita, insya-Allah kita akan merasai bahagia tersebut di dunia dan juga di akhirat.
Ini perkara yang perlu faham, perkara yang kita semua terutama anak muda perlu faham. Saya dalam buku ini, dalam nasihat imam yang kelima ini, saya sampaikan sebuah hadis yang kita juga selalu dengarnya, iaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, redha Allah terletak pada redha ibu bapa dan murka Allah juga terletak pada murka kedua-dua mereka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi makna kata bila mana kita mendapat keredaan kedua ibu bapa kita, insya-Allah keredaan Allah juga akan sentiasa melatari kehidupan kita. Sebab itu, kalau kita lihat ramai daripada pasangan-pasangan yang berkahwin tanpa keredaan ibu bapa mereka, kehidupan mereka mesti akan ada masalah. Dan kebanyakannya, boleh saya kira kebanyakannya akan diakhiri dengan perceraian. Sebab apa? Sebab mereka berkahwin tanpa redha ibu bapa. Banyak kes-kes di masjid ni saya lihat, ada sebahagiannya yang saya tahu berkaitan dengan bagaimana mereka ni kahwin, lari, kemudian tidak lama selepas itu, tidak lama dalam beberapa tahun selepas itu, mereka akhirnya kembali bercerai. Jadi sebab tu penting untuk kita bila mana nak berkahwin, kepada anak-anak muda yang ada hasrat untuk berkahwin, pentingnya untuk mendapatkan keredaan daripada ibu dan ayah kita. Macam mana kita nak dapat keredaan ni? Sebab ada kadang-kadang kita biasa dengar, dulu pun saya selalu dengar berkaitan perkara ni, bila kita nyatakan hasrat untuk berkahwin kepada ibu ayah, kadang-kadang mak ayah kita tak bagi. Ada sebahagian yang kata, alah mak ayah aku ni tak faham, aku ni dah besar, aku ni boleh jaga diri aku sendiri. Ya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya mak ayah kita inilah yang melahirkan kita, yang menjaga kita sejak bayi lagi, yang menatang kita bagai minyak yang penuh. Dia tahulah sama ada kita ni sebenarnya dah bersedia ataupun belum. Sebab itu bila mana kita nak berkahwin, nak meraih kepercayaan daripada mereka ini, kita perlu membuat sesuatu perkara yang boleh membuat mereka percaya kepada diri kita. Saya masih ingat lagi ketika mana khutbah nikah semasa saya berkahwin dulu, ustaz yang menikahkan saya tersebut ada sebut, elok bicara kamu dengan keluarga mentua melambangkan maruah kedua ibu bapamu. Kamu membawa maruah keluarga kamu. Makna kata kalau ibu ayah kita tengok kita ni ada kemungkinan akan menjatuhkan maruah keluarga kita di hadapan keluarga mertua, mana mungkin mereka nak bagi kita kahwin pada saat dan ketika itu. Sebab itu, kita sebagai anak muda, kita sebagai orang muda, kena belajar bagaimana untuk kita meraih kepercayaan kedua orang tua tersebut. Dalam buku ini, saya ada sediakan tips, terutamalah saya khusus sebab saya pun lelaki kan. Jadi saya menyediakan tips berkaitan dengan seorang lelaki. Jadi kepada adik-adik perempuan juga yang mendengar, yang mungkin sudah ada calon pasangan kan, boleh share kepada pasangan-pasangan ataupun calon-calon suami masing-masing lah. Apa dia? Pertamanya, kunci untuk dapatkan kepercayaan bagi seorang lelaki adalah kita kena mengurus perasaan kedua ibu bapa kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana? Pertama sekali yang perlu dilakukan adalah kita kena banyakkan berdoa, memohon agar Allah mempermudahkan urusan. Saya ingat sebelum saya berkahwin, setahun lebih sebelum saya berkahwin, setiap hari saya akan doa, ya Allah, jika Hafizah Kamaruzzaman itu adalah jodoh yang terbaik buat diriku, maka kau permudahkanlah urusan kami berdua ya Allah, dan kau redakanlah kedua ibu bapaku dan kedua ibu bapa dan bakal kedua ibu bapa mertuaku ya Allah. Setiap hari saya doa begitu. Sebab apa? Sebab saya nak biar urusan kami ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kita kahwin, kita suka dengan pasangan kita, tapi redha ibu bapa kita tidak dapat. Kalau kita tak dapat redha ibu bapa, Allah juga tak akan redha pada kita. Allah ni siapa? Allah ni pemilik sekalian alam. Allah ni pemilik segala-galanya. Dia yang mampu memberikan kita kemudahan, dialah yang maha mampu memberikan kita kesusahan. Sebab tu bila Allah ni murka, mana mungkin kita nak hidup bahagia seterusnya. Mungkin awal tu bahagia, tapi di pertengahan perjalanan rumah tangga yang penuh dengan onak duri ni, mungkin akan ada badai yang melanda yang menyebabkan kita kecundang akhirnya. Sebab itu penting untuk kita dapatkan keredaan ibu bapa. Pertama sekali, kena banyakkan doa. Lelaki dan perempuan kena banyakkan doa. Kedua apa dia? Sekiranya merasakan diri telah bersedia, cari masa yang sesuai dan duduk bertiga dengan kedua ibu ayah untuk berterus terang dengan mereka berkaitan hasrat hati.
Carilah masa. Yang kedua ni, cari masa untuk duduk bertiga ataupun berdua dengan ibu dan ayah. Saya masih ingat masa saya nak berkahwin dulu, saya cari masa. Masa bersama dengan ibu ayah. Kalau macam ayah saya ni selalu ajak minum pagi sama-sama. Jadi kalau saya balik ke kampung, pagi-pagi lepas subuh saya akan minum pagi bersama-sama dengan ayah. Sambil-sambil tu kita cakap ayah, ataupun masa tu saya biasakan ayah saya sebagai Tah, panggilan ayah bagi seorang Bugis. Jadi Tah, Ojan ada rasa nak kenal dengan seorang perempuan ni, jadi boleh tak kita jumpa keluarga, bicara dengan pelan-pelan, bicara dengan supaya mereka faham dengan keadaan kita. Ambil juga masa untuk bicara berkaitan perkara ni, berbual berkaitan perkara ni dengan ibu. Ataupun kalau ada masa dengan bertiga hanya ibu dengan ayah, bincang berkaitan perkara ini bertiga dengan ibu dan ayah. Kalau boleh kita elakkan adik-adik yang lain kita mendengar berkaitan dengan perkara ni. Sebab apa? Sebab bila ada orang lain, kadang-kadang kita susah nak mengungkapkan. Yalah, seorang lelaki lah terutamanya, nak cakap kenal seorang perempuan tu kepada seorang ibu dan ayah ni bukan satu perkara yang mudah, kan? Jadi sebab itu kena cari masa yang sesuai. Kita set dah. Kita tahu ayah kita suka pergi sini, waktu tu biasa dia seorang-seorang. Jadi kita pergi, kita keluar bersama dengan dia waktu tu. Mak kita biasa kalau makan di sudut tu, dia akan duduk seorang-seorang, makan seorang-seorang. Jadi aku akan duduk kat situ untuk berbual dengan dirinya berkaitan dengan perkara ini. Perkara yang kedua. Perkara ketiga, sekiranya mereka tidak membenarkan, maka refleksi diri apakah kekurangan yang masih perlu diperbetul dan betulkan. Sebagai contoh, kita susah bangun subuh, maka cuba rajinkan dan mujahadah untuk bangun subuh. Contoh lain, anak lelaki urus bil air dan bil api rumah pun tidak pernah. Sekarang biarlah kita beritahu ibu ayah kita bahawa biar kita yang pergi biar. Contohnya begini. Saya pun pernah di-reject oleh ibu dan ayah saya. Kan, berkaitan dengan masa tu saya nyatakan hasrat nak berkahwin dengan isteri saya yang sekarang ni. Saya ingat kata mak saya, dia kata, "Jan, kau ni muda lagi. Kan, sabar dulu. Sabar dulu." Masa tu baru habis USIM juga masa tu. Kan, baru awal-awal nak habis daripada USIM. Saya bual dengan ayah saya cakap, "Ada tak simpanan? Bagaimana keadaan kewangan? Okey ke tak?" Kan. Jadi awal-awal tu di-reject oleh mak ayah saya. Tapi saya refleksi diri balik, apa kekurangan diri. Sejak tu saya mula, mungkin selama ni aku dekat USIM, aku dekat depan orang lain, bangun subuh bukan main awal, tapi kalau kat rumah bangun subuh bukan main lambat. Pukul 7 baru bangun. Jadi bermula daripada kita nak meraih kepercayaan, kita kena tunjukkan perilaku kita yang baik supaya ayah dan ibu kita mula percaya pada kita. Jadi mulalah bangun subuh awal, lepas subuh tak tidur. Ada sebahagian orang lepas subuh tidur, macam mana ibu ayah nak rasa percaya dengan kita. Jadi kita kena lepas subuh mungkin buat satu perkara, tolong bersihkan rumah ke, sapu rumah ke, ataupun basuh pinggan ke, atau sebagainya. Macam-macam cara boleh buat. Ataupun berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab rumah, cuba satu persatu ambil tanggungjawab ayah. Kan, kita ringankan tanggungjawab ayah. Kalau sebelum ni ayah yang pergi pasar, sekarang offer diri untuk teman ayah pergi pasar. Lepas ni biar saya je yang pergi pasar. Ataupun sebelum ni tengok ayah je basuh kereta, kita basuh kereta tanpa disuruh oleh ayah. Atau sebelum ni saya ingat, sebelum saya berkahwin, saya pergi ke hari yang check up, ataupun hari yang pertanyaan berkaitan dengan anak-anak sekolah ni, hari report card. Maafkan saya terlupa istilah. Hari report card adik saya pergi. Bukan mak ayah saya yang pergi, tapi saya yang pergi. Sebab apa? Semata-mata kita nak meraih kepercayaan ibu dan ayah kita, supaya mereka melihat bahawa kita ini telah mula sedikit demi sedikit bersedia menjadi seorang suami, menjadi seorang isteri, menjadi seorang ayah dan ibu yang baik untuk keluarga kita masing-masing. Yang keempat, tambahkan lagi usaha. Cuba lihat apa yang ayah dan ibu kita selalu buat untuk urusan keluarga. Kita tengok apa ayah ibu kita selalu buat. Macam ibu kita mungkin selalu basuh baju, kita tolong dia. Bila kain dah penuh, kita sendiri yang basuh baju tersebut. Ayah kita mungkin selalu pergi bayar bil air, bil api, kita pula offer diri. Mungkin kita tak ada duit, cakap dengan ayah, "Ayah, tak apalah, bulan ni biar abang je lah bayar bil air, bil api." Tapi abang tak ada duit, ayah bagilah duit. Jadi kita lah yang bayarkan. Ini antara perkara-perkara untuk kita mengajar diri kita
bagaimana caranya untuk kita mendapat kepercayaan daripada ibu dan ayah. Kelima, cuba minta izin selepas melakukan sehabis baik perkara-perkara tersebut, insya-Allah mereka akan memberi izin. Saya ingat lepas dah lama, dah dekat setahun, hampir setahun, kita tunjukkan perangai kita yang baru, yang baik, yang bukan saja berpura-pura, tapi kita betul-betul berhasrat untuk menjadi yang terbaik. Insya-Allah bila mana kita minta izin setelah sekian lama, macam saya, setelah sekian lama bertahan, akhirnya bila mana minta izin untuk bertemu dengan ayah mertuanya, barulah ibu dan ayah saya membenarkan saya bertemu dengan ibu dan ayah mertua saya. Itu bagi seorang lelaki untuk mendapat kepercayaan daripada ibu dan ayah kandung. Bagi perempuan pula, sebenarnya tipsnya perempuan ni sangat mudah. Kalau perempuan, bila mana ada seorang lelaki yang suka pada kita, untuk adik-adik perempuan lah, yang suka pada kita, cakap dengan dia, kalau betul-betul suka, datang rumah, jumpa dengan ayah saya. Sebab apa? Sebab seorang lelaki ni, kelemahan dia, bila dia nak jumpa ayah perempuan ni memang sangat-sangat susah. Pengalaman saya sendirilah nak jumpa ayah mertua saya tu bukan satu step yang okey sekarang jumpa, bukan kan. Tapi dia melalui step-step, kena kuatkan diri, rasa kena pandai kawal diri, kena jaga macam-macam perkara, kena bersiap macam-macam perkara kan, untuk jumpa dengan keluarga mertua kita. Jadi minta pada si lelaki tersebut untuk datang bertemu ayah. Kalau betul-betul dia nak ataupun dia sayang pada isteri, pada perempuan tersebut, adik perempuan tersebut, maka dia pasti dia akan melakukan berbagai-bagai cara untuk memberanikan dirinya bertemu dengan keluarga mertua, sama ada secara sendirian ataupun dengan membawa keluarga. Jadi itu berkaitan dengan ibu dan ayah kandung. Jadi bagaimana pula, ada yang kata macam mana pula kita nak beranikan diri jumpa dengan keluarga mertua. Ini pula saya bagi tips pula. Dalam buku ni juga ada tips berkaitan dengan bagaimana kita nak jumpa pula bakal mertua kita. Pertamanya dalam buku ni adalah saya sebutkan bila mana dah dapat izin daripada kedua ibu dan ayah. Ni step yang seterusnya, bila mana dapat izin daripada kedua ibu dan ayah kandung. Yang pertama, untuk bertemu dengan bakal mertua, kita kena berbincang untuk bertemu dengan bakal mertua. Terpulang kesediaan anda, sama ada mahu bertemu sendiri terlebih dahulu atau datang terus bersama keluarga. Ini terpulang pada kesediaan masing-masing. Macam saya dulu, saya ingat lagi Ramadan tahun 2016, ingat saya bertemu dengan keluarga ataupun bakal ayah mertua ketika tu, ayah mertua saya lah sekarang. Ketika mana Ramadan selepas tarawih, saya menyatakan hasrat untuk meminang anaknya seorang diri waktu tu. Tak tahulah macam mana saya boleh berani waktu tu, tapi itu datang seorang diri. Selepas beberapa hari raya, barulah saya bawa keluarga saya, mak ayah saya datang untuk bertemu dengan kedua ibu dan ayah mertua saya. Jadi pertama, tak kisahlah sama ada nak datang sendiri ataupun nak datang dengan keluarga. Sebenarnya lebih elok datang dengan keluarga terus kan, untuk berbincang berkaitan dengan perkara ini. Tapi sebelum datang, kena bincang masa yang terbaik untuk datang. Mungkin pagi, mungkin malam, mungkin siang atau sebagainya. Bincang baik-baik. Kedua, bawalah hadiah untuk bakal mertua ni. Sudah datang ni, kita nak dia manusia ni tuan-tuan, dia suka 3 perkara kan. Antaranya bila orang mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Kedua, apabila orang minta pendapat, apa pendapat kau berkaitan ni, aku nak buat sekian-sekian, macam mana kita nak buat. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kalau kita bagi hadiah. Manusia ni 3 perkara ni memang suka kalau kita bagi pada diri mereka ni. Jadi kita bawa hadiah untuk kita mengubat ataupun menarik hati mereka ni kepada kita. Kita bawa hadiah. Macam saya masa tu, saya bawa hadiah minyak wangi, saya ingat saya. Saya bagi hadiah kepada ayah mertua saya. Jadi bawalah hadiah apa-apa bagi ayah mertua ni, bagi bakal ayah mertua, bagi bakal ibu mertua hadiah ni. Ikutlah ke kreativiti kalian masing-masing. Ketiga, pakai pakaian terbaik anda. Jadikan first impression mereka pada anda adalah baik dengan melihat anda berpakaian kemas dan sopan. Nak jumpa pertama kali ni, kenalah pakai pakaian terbaik kan. Ini pakai selekeh-selekeh datang jumpa dengan bakal keluarga mertua, macam mana mereka nak terima. Pakailah pakaian terbaik. Kalau dah tahu
ayah dan ibu itu seorang yang alim, pakailah pakaian yang baik, baju Melayu ke, baju Raihan ke. Kalau dah tahu ayah tu seorang yang ada background businessman, pakailah pakaian yang sesuai, yang formal, yang boleh menarik hati mereka minat kepada kita. Yang keempat, dengan lafaz basmalah berterus teranglah, insya-Allah Allah mudahkan. Saya masih ingat kenangan saya berterus terang dengan ayah mertua saya. Sangat setelah lama, dekat hampir sejam berbuat, barulah saya berani untuk menyatakan hasrat bahawa saya ingin berkenalan dan meminang anaknya sebagai isteri saya. Kelima, sekiranya mereka menolak, maka cari punca dan perbaiki diri. Namun jika yang diidamkan telah bertunang, maka belajarlah untuk teruskan kehidupan, insya-Allah ada yang lebih baik menanti. Jugalah. Tapi kalau mereka ni tolak, kita kena sedar apa kekurangan kita untuk kita tambah baik. Kalau kita tahu mereka ni tolak sebab mereka anaknya dah bertunang, kita kena mula move on. Jangan kita nak arti kata ataupun bahasa anak muda sekarang, sailang tunang orang. Jangan. Sebab apa? Sebab la khitbah ala khitbah akhihil muslim. Tiada pertunangan di atas pertunangan seorang saudara muslim yang lain. Haram. Haram hukumnya kita bila dah tahu seorang tu bertunang, kita pergi kacau perempuan tersebut untuk kita ambil hati dia suka pada kita, bukan suka pada tunang dia. Ini haram. Benda yang haram dalam Islam yang perlu kita fahami dan perlu kita teliti. Dan yang akhir sekali, sekiranya mereka menerima, maka bermulalah perbincangan yang lebih serius antara dua keluarga berkaitan dengan hari yang dinanti-nantikan. Inilah antara perkara yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak muda, terutamanya lelaki. Tips-tips ni sebenarnya untuk lelaki. Jadi kepada para penonton yang isteri, yang perempuan, anak-anak muda perempuan yang mendengar, menonton siaran saya pada pagi ini, dapatlah share tips-tips ni kepada calon-calon masing-masing. Sebab apa? Sebab kebanyakan anak-anak muda di luar sana, ramai yang tidak tahu bagaimana untuk meluahkan kepada ibu ayah, bagaimana caranya bertemu dengan bakal keluarga mertua kita. Sebab apa? Sebab ramai rakan-rakan saya sebelum mereka berkahwin juga bertemu dengan saya untuk minta bagaimana tips sekian. Kalau tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan ada juga ataupun adik-adik kan yang nak tips juga, boleh. Tak ada masalah, boleh bertemu saya personal untuk kita bincang berkaitan dengan perkara ini. Apapun, mudah-mudahan perkongsian ringkas ini bermanfaat untuk kita semua dan mempunyai hikmah yang boleh kita garapkan dalam kehidupan seharian kita. Ala kulli hal, ingat, keredaan ibu bapa itu adalah satu perkara yang penting. Nak kahwin, kena pastikan ibu bapa redha kepada diri kita. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu di lain masa siri yang ke-6, insya-Allah pada hari esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.